sebenarnya anda boleh, katakan anda nak pergi dengan duit sendiri pun boleh, tak ada masalah. Dan dekat Jepun tu anda rasa macam nak cari beasiswa, anda boleh apply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Rasanya dah berhabuk gila channel ni. Dah lama gila saya tak update video dekat channel ni. And untuk video kali ni pun sebenarnya tak ada apa-apa topik khas. Saya just nak sentuh beberapa, saya just nak update sikit kepada anda apa yang saya buat sekarang, dan saya nak sentuh beberapa isu semasa. Yang pertama, actually saya sebelum ni anda pun tahu yang saya ada satu kedai komputer iaitu nama Mona Lisa, ada dekat Kota Baru, ada 5 cawangan. Incoming kita orang akan buka satu lagi cawangan, but dia still dekat Kelantan, and untuk cawangan tu memang fokus kepada produk-produk Huawei sahaja. Kami ada jual laptop, kami ada jual smartphone, ada jual watch band, and kedai tu terletak dekat Lembah Sireh. Kedai tu akan dibuka pada minggu hadapan, insyaAllah, kalau tak ada apa-apa masalah lah. Dan itu kedai, itu update dari segi bisnes saya. Lepas tu untuk restoran, anda pun tahu saya ada Samurai Yakiniku Kota Baru dan saya ada Samurai Yakiniku Bangi. Samurai Yakiniku Setia Alam dulu milik saya, tapi disebabkan ada sedikit isu dengan investor dekat sana, so sekarang kami dah tak bersama. Cuma mereka masih belum turunkan signage. Jadi menu pun memang berbeza. Signage sajalah mereka guna signage kami. Ada sedikit isu kenapa kami tak mampu turunkan signage tu. Itu tak apalah, kita letak tepi. So anda kena tahu yang saya ada Samurai KB dan juga Samurai Bangi, yang mana fokus kepada bakar-bakar, makanan Jepun yang bakar-bakar. And insyaAllah pada bulan 8 nanti saya akan buka satu lagi cawangan dekat Pahang. Itu pun dalam progress. Dekat mana nanti saya update. Dan last kali untuk personal ni, saya diamanahkan untuk jaga satu restoran yang dia dipanggil, nama restoran tu ialah K Castle Steakhouse dekat Kota Baru, Kelantan. Dia macam mana, saya bukan owner kepada restoran tu, tapi owner dia serahkan restoran untuk saya operasi dia. And of course saya dengan partner saya lah, saya bergerak apa-apa bisnes dengan partner saya. So partner saya dia akan jaga dari segi pengurusan, dari segi admin dan sebagainya. Saya pula jaga dari segi sales and marketing. So itu update saya dari segi bisnes saya. Ada ramai juga PM tanya macam mana nak buat bisnes dan sebagainya. To be honest dengan anda, saya sebenarnya tak tahu apa-apa. Kebanyakannya partner saya yang urus. Saya hanya jaga sales and marketing. And the latest thing yang saya belajar untuk restoran ni, dia bila kita bercakap tentang marketing, dia ada O and O. Ada satu istilah yang kita panggil dia sebagai O, huruf O tu, N tu AND, and O. So O and O ni bermaksud online and offline. So kalau kita buka restoran, O&O ni sangat-sangat penting. Kalau macam produk-produk jual baju ataupun jual vitamin C, ataupun maybe anda nak buka kedai komputer sebagai contoh, offline punya marketing ni tak berapa penting. Yang penting ialah online marketing. Anda pump duit dekat TikTok ads ataupun anda pump duit dekat Facebook ads, itu lagi bagus compare dengan offline marketing. But untuk restoran, offline marketing sangat-sangat berkesan. Anda kena ada banting, anda kena ada billboard, anda kena ada bunting, everything. Bunting, anda kena ada everything tu. Online marketing anda kena buat Facebook ads, anda kena buat, ataupun TikTok ads, anda kena bayar influencer dan sebagainya. Tapi dalam masa sama anda kena ada banting supaya orang kenal anda lah. And benda ni sangat-sangat memberi kesan. Kalau tengok kepada sales sebelum ni, lebih kurang dalam 30% juga. Sangat besar dia punya perbezaan tu. So itu update berkenaan dengan diri saya. Lepas tu kita pergi kepada SPM dulu. Tentang SPM, ramai yang suruh saya cerita tentang bagaimana saya dari SPM pergi ke Jepun. Actually saya dah pernah cerita sebelum ni. Saya pergi under beasiswa Yayasan Pelajaran MARA. Kalau anda berminat untuk sambung pelajaran ke Jepun dengan beasiswa, actually masih ada. YPM punya Yayasan Pelajaran MARA, ataupun nama singkatan dia ialah YPM. YPM punya beasiswa dah tak ada, dah tak wujud atas muka bumi ni. Tapi anda still boleh pergi dengan beberapa program. Anda boleh pergi
ambang asuhan Jepun AAJ yang ada dekat University Malaya. Saya rasa wujud lagi lah program tu. Lepas tu ada PPKTJ, tak silap saya. PPKTJ, kalau ambang asuhan Jepun ni, anda akan masuk ke university dekat Jepun. Tapi kalau PPKTJ, kalau tak silap saya, dia akan masuk ke sekolah menengah Jepun. Kalau anda betul-betul nak blend dengan orang Jepun, better anda pergi dekat PPKTJ ni lah. Mungkin salah kot, PPKTJ bunyi macam pelik sikit, tapi basically program yang anda akan pergi masuk ke sekolah menengah Jepun itu lagi bagus compare dengan JAD, Japanese Associate Degree yang saya punya, ataupun AAJ. AAJ mungkin okey sikit kot sebab dia masuk tu dengan tahun pertama, so anda boleh buat kawan-kawan Jepun dengan bagus. Tapi untuk JAD ni anda dah masuk ke tahun ketiga, which is masa tu dah ada orang-orang dekat sana, dia dah ada kelompok-kelompok dia, so untuk anda blend in dengan dia punya community tu sangat-sangat susah. And saya just nak sambung sikit lah sebab kita macam podcast bila saya sampai saya pilih untuk belajar ke sebelum saya SPM, actually saya bercita-cita untuk jadi doktor macam abang dan juga kakak saya. Abang saya belajar dekat Ireland, Dublin University, dan kakak saya dia belajar dekat Ireland juga, Cork University. Saya tak pasti ejaan dia macam mana, harapnya sebutan saya tu betul. Saya takut sebutan tu salah kan. So abang dan kakak saya actually inspirasi saya lah, dia aspirasi saya. Dia buatkan saya rasa nak jadi doktor. Tapi bila lepas SPM saya dapat tawaran untuk sambung belajar ke Jepun, and saya decide untuk sambung belajar ke Jepun sebagai dalam jurusan mechanical engineering, which is saya tak minat pun mechanical engineering. Saya just masuk dekat sana, saya fikir sebab dia adalah beasiswa, dia tak menyusahkan mak saya, dia tak menyusahkan ayah saya, and this is one of the best beasiswa yang ada dekat Malaysia ketika tu. Kenapa saya kata one of the best? Sebab satu, nilaian dia tinggi. Lepas tu yang kedua, dia tak perlu bayar balik, and dia tak terikat dengan apa-apa kita kata apa-apa kontrak lah. Macam program tadi AAJ dan PPKTJ tu tak silap saya persiapan ke Jepun, PKJ tak ingat lah. Tapi program tadi dia memang ada kontrak. PPKTJ tak ada kontrak kot, tapi tak pastilah. So saya pun sambung belajar dekat Jepun dalam mechanical engineering, and saya sambung kerja dekat Jepun sebagai sales engineer. Lepas tu saya kerja dekat Fukuoka, which is the best in my life. Lepas tu saya balik bekerja dekat Selangor, company yang sama, dan saya balik bekerja dekat Mona Lisa. 2019 saya buka restoran Samurai Yakiniku Kota Baru. 2020 saya buka Samurai Yakiniku Setia Alam, but macam saya bagi tahu tadi dah pisah dah. Lepas tu 2021 saya buka Samurai Yakiniku Bangi, and 2022 ni saya diamanahkan untuk jaga restoran yang diberi nama K Castle Steakhouse. Kita fokus K Castle Steakhouse ni, actually dia steakhouse, dia tempat anda makan steak, tapi suasana dia, ambient dia memang cun, memang lawa gila. Anda kena pergi sekali. Lepas tu itulah, kalau anda nak apply ke Jepun, anda kena apply dengan beberapa program ni. And dekat Jepun pun sebenarnya anda boleh, katakan anda nak pergi dengan duit sendiri pun boleh, tak ada masalah. Dan dekat Jepun tu anda rasa macam nak cari beasiswa, anda boleh apply Mobukasho, ataupun beasiswa dari kerajaan Jepun lah. Beasiswa dia tak banyak, tapi serba sedikit akan membantu anda. Lepas tu anda boleh buat arubaito lah, anda boleh buat part time job, and anda akan dapat duit dari situlah anda boleh cover balik anda punya expense bulanan. Untuk student saya rasa expense bulanan anda tak tinggi lah. Anda boleh cari rumah yang murah, lepas tu anda boleh kongsikan dengan kawan-kawan dan sebagainya. So that's why bagi saya, kalau anda dapat sekitar 2-3 ribu, 3-4 ribu sebulan tu dah boleh cover dah hidup anda. 2 ribu pun boleh dapat lah, kalau saya tak silap, kalau anda share rumah dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya antara orang yang ikuti benda-benda berkait dengan agama ni. Anda pun tahu yang recently ada banyak perbahasan, ada banyak dialog yang dikatakan dari perbahasan antara Wahabi dengan Aswaja dan sebagainya. Dialog pertama tentang Ustaz Salman Ali dengan Ustaz Fazil kan. So itu dialog yang sangat-sangat bagus tentang Naqsyabandiyah. Cuma apa yang best tentang dialog tu ialah bukan siapa yang menang
atau siapa yang kalah. Itu bukan the focus point. The focus point is bila saya dengar perbahasan tu kan, saya rasa macam, betapa ceteknya ilmu aku kalau nak dibandingkan dengan ustaz-ustaz ni. Dia punya perkataan, dia punya perbahasan, dia punya hujah tu memang awesome gila lah. Saya tak tengok siapa menang, siapa kalah. Saya dengar dua-dua pihak and saya adalah, bagi saya ada conclusion saya sendiri, and dari perbahasan tu saya rasa yang Ustaz Salman Ali lagi bagus compare dengan satu lagi. Itu untuk dialog yang pertama. Dan semalam sebelum video ni direkod, ada perbahasan ataupun dialog antara Haza dengan Ustaz Korni Idrus, tak silap saya. Yang tu walaupun saya ni lebih cenderung kepada fahaman salafus soleh, salaf kan, salaf, and Ustaz Korni Idrus dia memang salaf juga compare dengan Haza. Bagi saya dalam perbincangan hari tu, dialog hari tu, Haza lebih fokus kepada tajuk yang dibincangkan. So kalau nak check siapa yang menang dan kalah, kalau anda tanya saya lebih suka pada Haza punya pendapat lah. Tapi the focus point, sekali lagi saya nak bagi tahu kepada anda, bukanlah Wahabi, bukanlah Aswaja, bukanlah aswaja, tapi ilmu yang kita boleh dapat dari dua-dua benda tu. Of course, lepas sahaja dialog tu berlaku, adalah orang potong-potong, orang usik-mengusik, ejek-mengejek antara satu sama lain. Benda tu tak boleh dinafikan. Tapi dialog-dialog sebegini sangat-sangat best untuk kita tonton, untuk tambah ilmu kita. So, anak saya dah datang kacau. Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.